Halo, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita mulakan isu ini dengan isu yang paling luar biasa kali pertama berlaku di Perak, yaitu di mana Menteri Besar Perak yaitu Ahmad Faisal Azumu telah digulingkan melalui undian undi percaya sebagai Menteri Besar di Perak. Beliau telah ditewaskan kalah dengan undian yang sangat besar, yaitu di mana 48 menolak, manakala 10 sahaja menyokong beliau, manakala satu undi adalah undi rosak atau berkecuali. Mari kita buat satu ulasan tentang perkara ini. Video ini berpandukan kepada komen-komen yang netizen berikan di dalam video berita yang telah saya tularkan sebentar tadi, yaitu Ahmad Faisal Azumu telah tewas di Perak. Selepas daripada berita ini disebarkan, berita ini ditularkan di media-media sosial juga dalam channel saya, ada beberapa komen yang mengejutkan kita. Terbaru adalah apabila seorang adun di DAP Johor menyatakan bahwa sudah tiba waktunya UMNO perlu bergabung dengan PH untuk meniru bagaimana kerajaan Perak digulingkan, Menteri Besar Perak digulingkan. Apabila isu itu timbul sahaja, ada netizen, ada komen yang diberikan melalui channel saya. Mereka katakan begini, ya sudah tiba waktunya UMNO harus bangkit semula. Sebab seperti yang kamu tahu, di Johor bilangan terbesar kerusi lebih besar dimiliki oleh UMNO berbanding bersatu. Itulah alasan netizen ataupun rakyat ataupun para penonton dalam channel saya, mengapa mereka menyokong sokongan cadangan sebentar tadi oleh adun DAP di Johor. Selain daripada itu, ada juga komen daripada netizen. Selain daripada itu, ada netizen yang mengatakan bahwa ini mungkin akan menjadi standar baru dalam adun di mana-mana negeri. Akan ada edisi tiru-meniru. Menurut komen mereka, akan ada edisi tiru-meniru daripada negeri-negeri lain yang mana berlaku ketidakseimbangan parti politik atau kerusi yang tidak seimbang. Ada yang kuat, ada yang terlampau besar, ada yang kecil. Dan yang paling penting adalah apabila kerajaan negeri itu sebenarnya dimiliki oleh ataupun kekuatan ataupun kerusi paling banyak di negeri itu dimenangi oleh parti UMNO atau Barisan Nasional. Jadi ada dua andaian daripada netizen yang mungkin akan tertiru kerajaan Perak ini yang akan menggulingkan menteri besarnya. Yang pertama, apalagi kalau bukan di Johor. Jadi ada orang komen mungkin akan datang ini yang akan menurut langkah penggulingan menteri besar di DUN ataupun Dewan Undangan Negeri adalah di Johor, negeri Johor. Jadi mungkin akan berlaku satu lagi kontroversi, satu lagi edisi kacau mengacau sampai adanya undi belah bahagi, undi percayakah, undi tidak percayakah yang menunjukkan keyakinan sehingga tumbangnya menteri besar di Johor. Itu yang pertama. Jadi mungkin berlaku di Johor menurut komen daripada pembaca penonton dalam channel saya. Tapi yang terkini, komen yang terkini yang saya dapat yang paling menarik adalah apabila para penonton yang datang daripada Sabah, mereka memberikan satu jangkaan, satu komen yang tiba-tiba saya terpikir, aduh kalau ini berlaku lagi, tolong jangan berlaku. Dan dorang cakap Sabah akan menyusul menjatuhkan menteri besar seperti yang berlaku di Perak. Alasan mereka adalah kerana di Sabah pun sama kedudukan seperti di Perak, yang mana Parti Bersatu memiliki kerusi yang lebih jauh lebih sedikit berbanding parti yang lain, terutamanya Parti Warisan dan juga Parti UMNO. UMNO di Sabah telah memenangi puluhan kerusi lebih banyak daripada ataupun mereka ada puluhan kerusi dan mereka lebih banyak kerusi berbanding Bersatu.
Dan sebelum ini seperti yang kamu tahu, berlaku pertikaian, berlaku pergeseran di mana apabila Haji Jinor dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah, berlaku juga sedikit pertelingkahan, sedikit pergeseran antara UMNO dan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Siapa yang harus dipilih sebagai Ketua Menteri? Karena sepatutnya, menurut mereka, sepatutnya yang dipilih menjadi ketua kampung, ketua darjah, ketua kelas, ketua negeri, ketua menteri Sabah itu datang daripada partai yang paling banyak menang dalam gabungan tersebut. Siapa lagi kalau bukan Barisan Nasional atau UMNO? Malangnya yang dilantik adalah daripada Bersatu yang memiliki partai yang sangat sedikit, yang sedikit berbanding UMNO. Jadi adakah betul jangkaan netizen, para penonton dalam channel saya, adakah jangkaan mereka akan benar-benar berlaku edisi tiru meniru seperti yang berlaku di Perak, yang mana menteri besarnya telah dijatuhkan melalui undi percaya? Ini bukan undi tidak percaya, ini adalah undi percaya. Dan yang lebih menarik lagi, ada berita daripada portal-portal berita maya yang saya baca sebentar tadi. Ada ahli parlimen juga yang mendesak, yang menyokong akhirnya desakan kuli Tengku Razali Hamzah supaya di parlimen juga dibuat undi percaya untuk menentukan keabsahan kerajaan Muhyiddin Yassin. Menurut beliau, kamu tahu siapa ahli parlimen itu? Menurut beliau, satu saja cara yang terbaik sekarang ini untuk menentukan benar atau tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan yang kukuh di parlimen hanya dengan undi belah bagi undian undi percaya. Beliau menyokong undi percaya yang diusulkan oleh kuli. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, ada banyak yang boleh berlaku bila-bila waktu. Ya, bila-bila waktu boleh berlaku. Sekarang ini politik Malaysia kan dinamik, mudah berubah, mengikut perubahan kepentingan, mengikut perubahan keperluan. Yang dulu kamarin lain dia cakap, besok yang lain lagi dia cakap. Yang sekarang ini terbaru, belum lagi habis case KWSP yang orang ramai kecewa. Hari ini masih lagi ramai yang kecewa, masih lagi ramai yang bercakap tentang KWSP. Baru tadi saya di KK, saya jumpa satu orang kawan, dia memandu Grab. Saya tidak sangka dia kenal saya sudah pakai mask, dia masih kenal saya. Dia bilang, kau Sinar Zilin Unity. Ya, saya lah itu. Dia cakap, apa pendapat kamu tentang Aisynar? Dia tanya saya cakap dengan dia, Aisynar bagus. Dia cakap, tapi dia bilang sama saya, tapi susah mau dapat. Macam mana kalau saya pemandu Grab, boleh dapatkah tidak? Dia cakap, saya bilang sama dia, bergantung pada syarat-syarat tertentu. Kalau kamu layak, kalau tidak apa boleh buat? Dia cakap, sangat susah. Yang saya paham sebelum ini dia katakan, senang mau dapat, tunjuk saja dapat. Tapi rupa-rupanya apa yang dicakap tidak semestinya seperti yang berlaku. Jadi hari ini isu kita itulah dia. Ahmad Faizal Azumu ditumbangkan di Perak. Selepas dia tumbang, ada ura-ura akan berlaku ini menjadi standar baru, dan ada ura-ura tiru meniru di negeri yang lain pula. Dan ini menurut komen pembaca, atau menurut komen penonton dalam channel saya. Bukan saya yang terfikir, tapi mereka yang terfikir mungkin benar Johor akan tertiru edisi menjatuhkan ini. Dan yang paling perit, baru siap pilihan raya, mungkinkah Sabah pun akan berlaku juga? Alasannya senang, sebab parti yang paling banyak kursi bukan bersatu di Sabah, bukan juga bersatu di Johor. Jadi ini boleh memberikan kita gambaran yang luas. Sekian dulu untuk hari ini. Kita jaga Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share video ini. Bye-bye.